Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah sekalian, Waalaikumsalam pada orang yang memberi salam kepada Ustaz. Dan pertamanya Ustaz nak minta maaf kerana beberapa hari tidak hadir bersama jemaah sekalian. Dan pada malam ini alhamdulillah kita sambung balik pengajian kitab hikam kita. Dan terima kasih yang hadir bersama Ustaz, sama ada daripada Singapura, daripada Muar, daripada Terengganu, di mana saja antum semua berada. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada malam ini kita membicarakan kitab hikam pada muka surat yang ke-14. Ke-14 dan kita membaca pengajian kitab hikam Jawi ni Jawi. Dan insya-Allah kita sambung kembali matan yang kita tinggalkan dahulu, kita sambung balik insya-Allah. Moga antum semua mendapat syafaat, mendapat manfaat insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fi waqti ghaira ma azharahu Allah fihi. Tiada jua meninggalkan daripada bebal. Maknanya bebal bermakna jahil di situ. Tiada jua meninggalkan daripada bebal, maknanya tidak dia ini termasuk di kalangan orang yang jahil. Orang yang jahil akan sesuatu, orang yang berkehendak ia mengadakan akan sesuatu pekerjaan, yakni dia inginkan berlakunya sesuatu perkara pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah akan dia di dalamnya, pada waktu yang ia kehendaki, sedangkan waktu itu waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ma taraka minal jahli, seorang itu termasuk dalam keadaan orang yang jahil. Syai'an, maknanya satu perkara itu. Apa dia orang yang jahil itu? Kata dalam matan ini, man arada an yuhdisa fi waqtin, dia inginkan berlaku pada satu waktu. Ghaira ma azharahullahu fihi, waktu yang ia kehendaki itu bukanlah waktu yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala zahirkan. Maka ini satu kejahilan katanya. Jadi secara mudahnya, yakni kita hendaklah meredai sesuatu yang Allah tetapkan pada masa yang berlaku, pada sesuatu yang berlaku. Jadi jangan kamu inginkan sesuatu yang sesuatu itu Allah tidak tetapkan. Seperti untuk memahami lagi matan ini, seperti bila kita berniaga, kita nak menjadi kaya serta-merta, sedangkan Allah tidak tetapkan kamu dalam masa yang singkat kamu kaya. Kamu boleh jadi kaya dalam masa yang agak panjang, tetapi kamu inginkan maknanya inginkan waktu itu perkara itu berlaku dalam keadaan mengikut kehendak kamu. Bunyi kipas kuat rasanya okey dah. Kalau betul-betul terganggu, insya-Allah nanti Ustaz tutup kipas
Suara dengan jelas Okey, baik. Di sini antum kena faham begini. Sesuatu yang berlaku itu mesti mengikut kehendak Allah, waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita inginkan sesuatu itu. Bila kita inginkan sesuatu itu, tiba-tiba sesuatu itu maknanya tidak berlaku mengikut apa yang kita kehendaki. Maka kita kena terima. Kerana apa? Kerana itulah azharahullahu fihi, itulah yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Jadi begini, seorang yang bekerja, contohnya berniaga. Bila dia berniaga, kadang-kadang kehendak dia, perniagaan dia maju. Tiba-tiba perniagaan itu tidak maju. Dan dia nak maju dalam masa yang tertentu. Sedangkan masa yang tertentu itu tidak maknanya menepati kehendak Allah. Maka dengan itu dia kena rata. Kerana sesungguhnya dia kena reda, maknanya kerana sesungguhnya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala maknanya membawa pada kebaikan. Ni tutup kipas tutup. Okey, insya-Allah. Maka dikatakan bahawa insya-Allah agak-agak boleh jelas. Maka dikatakan bahawa yakni apa maksudnya? Apabila mendirikan Allah Ta'ala akan hamba itu di dalam sesuatu hal. Apabila Allah Ta'ala tetapkan hamba itu dalam satu keadaan daripada segala keadaan. Allah Ta'ala tetapkan dia satu keadaan. Daripada satu keadaan Allah Ta'ala tetapkan dia. Dan keadaan yang Allah tetapkan itu keadaan yang tidak bercanggah dengan syarak. Maka yang tiada mencela akan dia oleh syarak. Syarak tidak mencelanya keadaan dia yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka hendaklah ia melazimkan akan dia akan memperbaiki adabnya dalam mengekalkan akan dia. Maka hendaklah dia ini menjaga adab dia dengan Allah. Apabila Allah Ta'ala tetapkan sesuatu keadaan, sama ada Allah menentukan dia ini fakir, sama ada Allah menentukan dia ini miskin, sama ada Allah menentukan dia ini sakit, sama ada Allah menentukan dia ini rugi dalam perniagaan, sama ada Allah Ta'ala menentukan dia tidak naik-naik pangkat. Contohnya, ini contoh saja. Jadi ketentuan-ketentuan yang Allah Ta'ala letakkan dia itu dalam dia bekerja ketika itu, dan pekerjaan yang dia lakukan itu, perniagaan dia menepati syarak tapi tak maju. Dia tidak menipu dalam perniagaan dia, tapi perniagaan itu tidak maju lagi. Ataupun dia masa sehat dia buat ibadat, bukan dia buat maksiat, tiba Allah Ta'ala bagi sakit pada dia. Ataupun dia bekerja bersungguh-sungguh, lama dia bekerja, gaji tak naik-naik, pangkat tak naik-naik. Contohnya, orang lain dah naik pangkat, tak naik-naik. Maknanya, sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu, maka ketika itu kamu kena melazimkan akan dia duduk di situ lagi. Duduk lagi di situ. Maknanya, sabar, berniaga tak maju lagi, sabar. Berniaga tidak maju lagi. Maknanya, kemudian pangkat tak naik lagi, sabar lagi, duduk lagi di situ. Dalam waktu yang sama memperbaiki adab. Hendaklah kamu memperbaiki adab dalam mengekalkan akan dia duduk dalam keadaan macam itu. Baiki adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah dia redha dengan ketetapan Allah. Ini di sinilah kita kena jaga kedudukan kita dengan Allah. Minta maaf bagi jemaah, kadang-kadang Allah tidak memberi apa yang kita hendaki. Allah inginkan kita kekayaan. Kita inginkan kekayaan, tapi Allah tak bagi kita kaya. Allah bagi kita sederhana. Contohnya, kita inginkan projek yang banyak, besar projek kita, tetapi
boleh kepada orang lain, tak boleh pada kita. Ini biasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita melihat tidak semua Allah mengikut kehendak kita, tetapi semua kehendak Allah kita kena ikut. Begitu. Kita maknanya jadi maknanya kehendak Allah, kita kena ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, kita kena redha dan kita kena sabar. Ingat, kuncinya dalam perjalanan kita dengan Allah, redha dan sabar di atas apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Dan dengan selagi mana perkara yang kita lakukan itu tidak bercanggah dengan syariat. Maknanya tidak bercanggah dengan syariat dan kekal kita dalam keadaan macam itu. Maknanya kekal kita dalam keadaan macam itu. Tak apa, insya-Allah Ustaz tutup kipah, moga-moga suara dapat dengar dengan baik. Okey, baik. Maka kita kena redha di atas ketetapan tadi walaupun benda itu kita tidak rasa gembira. Ingat, sebenarnya apa yang berlaku dalam ketentuan Allah Ta'ala semuanya membawa kebaikan. Apa yang berlaku, yang datang daripada Allah, semuanya membawa kebaikan selagi mana kita duduk di atas syariat. Duduk di atas syariat. Kita tidak buat zalim, kita tak buat khianat, kita tak buat maksiat, tapi Allah menguji kita di keadaan macam itu. Semuanya baik datang daripada Allah Ta'ala. Bahkan kamu kena menjaga adab kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi didatangkan, dahulu pernah satu orang, dia datang, dia kata, saya ini baik berniaga, tapi kenapa perniagaan saya ini tidak maju? Ada satu orang dia cerita, dia kata, bila kita nak cuba buat perubahan, kita pergi masjid, kita pergi surau, harta kita ini tidak banyak. Harta kita tak banyak. Maka dalam keadaan macam itu, niaga tak maju-maju. Maka dia pun tumpulah kepada perniagaan, maju perniagaan dia. Tetapi dalam keadaan itu, dia sudah meninggalkan ibadat. Maka orang pun bagi nasihat ke dia. Dia kata, apa pergi tak tinggal, tak mari sejid surau ni, lama tak pergi sejid surau. Kita kejar-kejar berniaga ni. Oh, dia kata, saya dulu pergi masjid surau lah dulu. Pergi ke masjid surau. Kemudian, jadi niaga jadi tak maju. Niaga tidak maju. Maka dengan sebab itulah saya terpaksa tumpukan balik. Saya kena terpaksa tumpukan balik. Supaya niaga jadi maju. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, dia menganggap bahawa dengan meninggalkan ibadat itu lebih baik. Dengan meninggalkan ibadat itu kepada Allah Ta'ala lebih baik, keutamaannya begitu, daripada mendekatkan diri kepada Allah. Kerana selama dia duduk di masjid, di surau contohnya, dia merasakan dia duduk di masjid surau tidak dapat mengubah, perniagaan tidak maju. Di sini jaga-jaga kita dengan adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Di sini juga kita kena memahami dari segi pandangan tasawuf. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini sebenarnya ini pandangan kita kena lihat. Hari ini sebenarnya apa yang berlaku kepada kita, sepatutnya kita kena semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ujian wabak, dengan ujian apa-apa yang berlaku, ekonomi jatuh dan sebagainya, dengan mendekatkan diri pada Allah. Maka keutamaan yang besar lebih keutamaan ibadat. Keutamaan ibadat. Kalau ramai orang pergi ke pasar, sepatutnya ramai pergi ke masjid. Ataupun lebih ramai pergi ke masjid daripada pergi ke pasar. Kerana apa? Kerana apa yang berlaku, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah melihat kita. Melihat kita, adakah kita sabar, adakah kita redha dengan apa yang berlaku, apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Okey, baik. Maknanya, maka dikatakan lagi,
Dikatakan lagi dalam waktu itu, ketika mana kamu berniaga, perniagaan kamu tidak maju. Ketika mana kamu bekerja, kamu tak naik-naik pangkat. Maknanya, ketika mana kamu ini berusaha bersungguh-sungguh tapi tidak ada perubahan. Ketika mana kamu berdakwah tetapi masih lagi tidak mendapat sambutan. Contoh tak kira lah mana kamu masih lagi belajar tetapi tidak dapat lagi kepahaman. Semuanya itu selagi mana kamu duduk dalam kebaikan, kamu kena teruskan. Kamu tunggu pertolongan Allah, kamu tunggu kedatangan Allah, kebaikan Allah Ta'ala akan beri kepada kamu dengan syarat kamu redha dan kamu sabar. Maka ketika itu jangan kamu merasa tidak berpuas hati dengan apa yang Allah tentukan kepada kamu. Bapalah Allah tak bagi rezeki pada saya? Kenapa saya berniaga daripada dulu tak maju-maju? Kenapa sakit saya tak sembuh-sembuh? Inilah kita kena menjaga adab dengan Allah Ta'ala. Sehingga dalam kitab ini mengatakan, hendaklah ia muraqabah akan Allah. Hendaklah kamu merasa kamu diperhati oleh Allah Ta'ala. Diperhati oleh Allah Ta'ala. Allah sedang memerhati kamu, gerak kerja kamu, perbuatan kamu, Allah memerhatikan kamu. Maknanya, maka dikatakan bahawa dalam memeliharakan segala adab, kamu kena memandang kepada Allah supaya kamu menjaga adab dengan Allah. Dan pastikan muafakat kehendak Allah di dalam demikian itu, hendaklah hingga memindahkan Allah Ta'ala akan dia daripada ahwalnya itu. Kamu kena buat sesuatu, duduk lazim dalam keadaan itu, mengikut kehendak Allah sehingga Allah pindahkan. Sehingga Allah Ta'ala pindahkan kamu. Baik. Contoh orang yang berniaga, lebih senang kita nak datangkan contoh orang yang berniaga. Bila dia berniaga, pastikan perniagaan dia itu tidak bercanggah dengan syariat, dari segi kerjanya dan dari segi pelaksanaan kerja dia. Maka dia tidak bercanggah dengan syariat. Lalu ketika itu, perniagaan yang dia kerja itu tidak mendatangkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh, tidak datang, maknanya kedatangan untung yang besar. Dan ketika itu dia kena muraqabah kepada Allah. Dia kena melihat itu adalah ujian yang Allah menguji dia kepada Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, dia lazim lagi duduk di situ. Teruskan dengan perniagaan dia tadi. Dan jangan buruk sangka dengan Allah. Kenapa Allah tak majukan perniagaan saya? Duduk begitu, muraqabah dengan Allah Ta'ala, dan sentiasa melakukan perkara yang muafakat dengan kehendak Allah, sehingga Allah pindahkan kamu. Sehingga Allah Ta'ala pindahkan kamu, maknanya sehingga Allah Ta'ala memberi kepada kamu sampai masa perniagaan kamu maju, sampai masa kamu mendapat ilmu. Kan kita kisah Ibnu Hajar Haytami, rasa tak silapnya, beliau ini belajar lebih kurang dalam 40 tahun kalau tidak silapnya. Dia belajar tak dapat ilmu. Dia tidak dapat ilmu. Maksud tak dapat ilmu tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang seperguruan dengannya yang sudah jadi alim. Dia tidak alim-alim lagi. Akhirnya dia pergi di satu tempat, dia pun tengok ada air menitis di atas batu sehingga batu tak dilekuk. Dia pun terfikir kalau air yang selembut itu boleh melekukkan batu, maknanya usaha air bersungguh-sungguh batu kah terjadi lekuk. Maka demikianlah aku ini kena usaha keras lagi supaya aku berjaya mengubah hidup aku ni. Lalu dalam keadaan macam itu dia pun belajar. Bila dia belajar kembali, akhirnya Allah memberi alim dia setelah lebih daripada 40 tahun belajar. Begitu maknanya. Jadi yang paling utama kita serah kepada Allah, tetapi penyerahan itu mesti dengan usaha. Kerana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mana mungkin orang itu mahu masuk syurga dalam keadaan tidak mahu amal. Mana mungkin orang itu maknanya nak jauhkan tidak nak jauhkan daripada neraka tetapi tidak mahu meninggalkan maksiat. Maka demikianlah juga, mana mungkin satu orang itu inginkan ilmu tanpa belajar. Maka mesti dia belajar untuk mendapatkan ilmu.
Tetapi bila Allah memberi ilmu pada kita, berapa tahun perlu belajar, macam mana tu, itu serah kepada Allah. Tetapi dengan usaha, kena rajin belajar, kena rajin menghafal, kena rajin mutalaah, kena rajin duduk bersama dengan guru. Baru Allah Ta'ala membuka kepada kita. Tetapi ketetapan, ketentuan itu hendaklah ada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lalu dikatakan sampai masa Allah pindahkan keadaan kamu. Allah Ta'ala pindahkan keadaan kamu. Yang dulu susah menjadi senang, Alhamdulillah. Tetapi ketika mana Allah memberi kesenangan, nikmat yang banyak, jangan lupa muraqabah kepada Allah. Jangan lupa sentiasa memerhati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lepas daripada itu, kata Abu Osman radhiyallahu anhu. Kata maknanya Abu Osman radhiyallahu anhu adalah aku dalam masa 40 tahun, kata Abu Osman. Maknanya 40 tahun tiada memindah Allah Ta'ala akan aku dalam satu hal. 40 tahun Allah Ta'ala dudukkan aku begitu saja. 40 tahun. Dia tidak sebut keadaannya hanya 40 tahun. Sama ada 40 tahun itu Allah Ta'ala bagi dia sakit, ataupun 40 tahun Allah Ta'ala bagi dia miskin, ataupun 40 tahun dalam keadaan Allah bagi dia jahil, tak ada belajar ilmu, tak dapat ilmu. Maka dalam 40 tahun, kata Abu Osman, Allah letakkan aku dalam keadaan 40 tahun. Dalam keadaan 40 tahun Allah letakkan dia. Tiada Allah pindahkan akan dia dalam satu keadaan. Begitu keadaan dia, tak pindah-pindah. Maknanya tidak pindah-pindah keadaan itu, maka aku benci akan dia. Di sini kena faham. Bukan benci akan dia benci pada Allah, tidak. Ustaz ada baca kenyataan ini, Abu Osman dalam kitab ada orang tulis, dia kata dia benci pada Allah. Bukan, salah itu, bukan benci pada Allah. Maksudnya apa? Allah meletakkan dia 40 tahun dalam keadaan sesuatu yang dia tak nak keadaan itu. Macam contoh, saya contohkan bahawa antara sehat dengan sakit, memang kita nak sehat. Tiba-tiba dia letakkan keadaan sakit, 40 tahun sakit. Maknanya, jadi dalam keadaan itu 40 tahun sesuatu yang dia tak nak benda gitu, tapi Allah letakkan, tidak pindahkan. Lama tidak pindahkan dia sampai 40 tahun, maka aku benci akan dia, yakni keadaan yang aku tak suka keadaan itu. Dan tiada memindah Allah Ta'ala akan aku pada satu hal, dan Allah Ta'ala tak pindahkan aku dalam keadaan satu hal yang maka muka aku pada dia dalam satu hal yang benda yang aku sangat tidak suka. Maknanya apa? Maknanya Abu Osman mengatakan begini, nak faham kenyataan ini. Kenyataan ini menyatakan begini, Abu Osman ini Allah Ta'ala letakkan dia 40 tahun. 40 tahun Allah Ta'ala letakkan dia itu dalam keadaan tempat yang dia tak nak begitu. Contoh, Allah Ta'ala letakkan dia 40 tahun dia sakit, sedangkan dia nak sihat. Tetapi dia ada dua perkara dia bagi tahu. Walaupun tidak sebut dalam kitab ini, dia bagi dua perkara. Maknanya dua perkara itu adalah, yang pertama sabar, yang kedua redha. Maknanya tak apa, panas sikit pun tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah. Yang paling penting antum dapat ilmu, insyaAllah. Maka ada dua. Yang pertama redha, yang kedua sabar. Boleh para jemaah? Maknanya apa-apa yang berlaku pada kita, mungkin kita tidak suka. Tiba-tiba kita difitnah. Saya tak buat salah apa-apa pun, tapi orang kata, orang tuduh saya. Saya tak salah, tapi orang tuduh saya. Jadi ketika itu kita tak nak begitu. Kita tak nak orang perkara itu, tetapi Allah tetapkan. Dan lama keadaan itu. Tapi kita tetap sabar. Dua perkara, dua kunci besar dalam kehidupan kita yang menyebabkan Allah redha. Yang pertama, kita sabar. Terus, dan yang kedua, kita redha di atas segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi redha dan sabar ini penting. Dan dalam selepas kita redha, kita sabar, maknanya ada lagi yang ketiga, kita menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baik, kata Abu Osman tadi, walaupun benda tu aku tak suka, aku tak nak begitu, walaupun dalam keadaan macam itu, tetapi aku tetap berada terima apa yang Allah Ta'ala beri. Baik, kita tengok lagi. Dan senyap hikayat diceritakan. Mu'alif rahimahullah ta'ala, kata pengarang kitab kita ini adalah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, Syekhnya Abu Abbas Al-Mursi. Jadi maknanya gurunya yang bernama Abu Abbas Mursi ini. Abu Abbas Mursi ini guru dia, anak muridnya adalah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang matan hikam ini. Dia pergi jumpa guru dia, maka pada ketika mencita ia hendak tajrid, dia pergi jumpa gurunya, rasa, wahai tuan guru, saya nak tinggal lah, saya tak nak tinggal belajar ni, saya nak tumpu kepada zikir, nak tumpu pada amal ibadat, belajar tak nak tinggal nak tu. Maknanya dia nak pindah. Kalau kita maknanya saya tak nak kerja lah, saya nak ibadat saja. Maka ketika mencita ia hendak tajrid, dia nak tajrid, dia nak pergi makam, satu makam yang dia sudah tidak bergantung lagi kepada asbab. Maknanya sudah tidak bergantung lagi pada asbab, dan meninggalkan barang yang atasnya daripada istighfar pada ilmu yang zahir. Dia nak tinggalkan istighfar ni sibuk, dia nak tinggalkan kesibukan dia belajar ilmu. Dia nak pergi macam mana? Dia kata saya nak sibuk kepada ibadat dah, tak nak dah sibuk dengan ilmu. Ataupun saya nak sibuk dengan ibadat, saya tak nak sibuk dengan kerja. Tak nak sibuk dengan kerja maknanya. Sebab tu tadi datang satu orang sahabat, mungkin dia ada bersama kita malam ni, wallahualam. Dia kata dia datang daripada Kedah, mari rumah ustaz tadi. Kata dia nak belajar di pondok, bawa sekeluarga. Datang ke Terengganu belajar pondok sekeluarga. Maka ustaz tanya dia, dah macam mana pekerjaan? Dah ada anak, ada anak, ada isteri, nak duduk di pondok mesti ada sumber pendapatan. Dia kata dia ada satu bulan dia akan pergi turun ke Kuala Lumpur, ada satu projek dia akan dapat. Projek itu alhamdulillah dia kata bolehlah tanggung dia sampai belajar. Boleh, alhamdulillah. Kalau begitu tidak mengapa. Tapi kalau dia kata saya serah tawakal pada Allah, saya nak belajar kan, anak-anak saya serah Allah, anak isteri serah pada Allah, saya nak belajar, itu tak boleh. Ya, Allah ada, memang benar Allah akan memberi rezeki pada anak isteri kita, tetapi bukan makam kita begitu. Kita kena datangkan asbab, bekerja, dan jangan kita pergi kepada makam tajrid sedangkan kita belum sampai pada masa dia. Baik, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini dia pergi jumpa tuan gurunya, Ibu Abu Abbas. Wahai tuan guru, saya tidak mahu lagi menyibukkan dengan ilmu-ilmu zahir, saya nak terus kepada amal-amal, maknanya ibadat-ibadat. Maka tiada menjawab Syekh radhiyallahu anhu, gurunya tak jawab. Maknanya apa? Gurunya tidak setuju. Gurunya tidak setuju. Maka gurunya tidak menjawab akan dia. Dan inilah daripada natijah ilmu pada Allah. Ini kesan daripada ilmu yang Allah Ta'ala campakkan pada gurunya. Maknanya gurunya dapat memahami, bukan makam dia, bukan keadaan kamu begitu. Sebab orang-orang dahulu apa-apa dirujuk kepada gurunya. Dan gurunya akan menjawab dengan pandangan ataupun ilham ataupun dengan firasat yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya gurunya tidak membenarkan dia. Tidak membenarkan dia. Sebab itu kita nak ambil yang batin, zahir jangan ditinggalkan. Kita nak ambil hakikat syariat jangan ditinggalkan. Kita nak pergi kepada makam tajrid, kita duduk makam asbab dulu, biar Allah yang menentukan kita, menetapkan kita kepada makam tajrid yang kita telah bicara dahulu. Baik, kita tengok di sini. Inilah natijah ilmu pada Allah Ta'ala dan ma'rifatul rububiyah, dan ini daripada ma'rifat ubudiyah, ilmu pengenalan Allah Ta'ala, sehingga Allah memberi jawapan yang terbaik untuk anak muridnya. Siapa? Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi demikianlah maknanya kita dalam menjalani kehidupan beribadat kepada Allah, kadang-kadang niat kita baik, tetapi dalam keadaan niat kita baik itu, tanpa kita sedar di situ ada tipu daya. Saya sudah ceritakan dahulu mengenai satu orang hamba Allah yang selalu maknanya
selalu seorang hamba Allah ini, macam mana tak ingatlah nak cerita. Lupa, nanti saya beritahu mula lah. Maka dikatakan bahawa apabila satu orang tadi, bila dia kena satu keadaan, maka hendaklah seorang tadi dia kena menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika muka ia kepada hal itu dan berkehendak ia kepada berpindah daripadanya dengan nafsunya, kalau dia tidak suka, kadang-kadang dia tidak sedar bahawa perpindahan tadi dia berpindah dengan cara nafsu. Allah Ta'ala datangkan kembali kisah ini. Diceritakan bahawa ada satu orang. Maknanya satu orang ini, dia ini seorang ahli ibadat. Dia ni ahli ibadat, dia tak sembahyang, dia memang dia bagus. Biasanya ni berlaku ustaz dengan orang itu. Biasanya saya melihat dia ini 5 atau 10 minit sebelum azan dia sudah ada di madrasah kita, dia sudah ada di surau, maknanya dia sudah ada di awal waktu. Dia selalu ada di awal waktu. Maka baik bermula subuh sampai kepada maghrib, maknanya kalau dia datang maghrib itu sebelum masuk maghrib sudah ada 5 minit atau 10 minit. Begitu keadaan dia. Maka saya sangat suka melihat keadaan dia ini, seorang yang tekun dalam beribadat kepada Allah. Maka dia melihat keadaan saya, keadaan kita memimpin madrasah dan sebagainya. Maka di situ timbullah niat yang baik. Apa niat yang baik? Sehingga saya melihat satu ketika ada beberapa waktu sembahyang yang dia agak lewat, dan kadang-kadang dia tidak hadir pengajian, maknanya. Sehingga saya tertanya-tanya, mana orang itu, maknanya. Maka saya dapati bahawa orang itu sudah menyibukkan diri dengan satu pekerjaan. Satu pekerjaan. Dia sibukkan diri dengan satu pekerjaan. Maka saya pun tanya dia. Saya tanya dia, dia kata dia nak berniaga sikit. Kenapa perlu berniaga? Dia kata niat saya ingin membantu ustaz. Membantu saya. Niat dia. Maksud membantu saya bukan membantu pribadi saya, keluarga, tidak, membantu madrasah. Dia kata, jadi saya ingin bekerja mendapat duit yang banyak, tapi bukan untuk diri saya, tapi untuk nak membantu ustaz. Alhamdulillah, kalau kita melihat di situ, itu satu niat yang baik. Tetapi saya bagi tahu pada dia, dahulu selalu pergi sembahyang di awal waktu, sebelum waktu sudah ada. Tetapi hari ini kita melihat bahawa dia ini melihat bahawa sudah lewat sembahyang. Dan kadang-kadang kita melihat bahawa sudah mula tidak menghadiri kuliah. Kerana apa? Kerana kesibukan berniaga. Dia berkata kepada saya, saya kena tumpu dahulu. Sudah maju, kita boleh lepas, kita akan kembali dahulu. Kita akan kembali macam dahulu. Jadi buat masa ni, dia kena tumpu ibadat untuk memajukan perniagaan tadi. Setelah maju tadi perniagaan, dia pun akan maknanya kembali macam dahulu. Saya mengatakan bahawa berapa tahun nak majukan perniagaan tadi? Kalaulah untuk memajukan perniagaan itu 2 tahun, kita telah ketinggalan 2 tahun sembahyang di awal waktu. Itu belum tentu lagi perniagaan kita maju. Maka ingat, serahkan kepada Allah, redha dengan apa ketetapan, sampai masa kita ada niat nak membantu, kita buat sekadar mana yang mampu, tetapi muraqabah kita kepada Allah jangan ditinggalkan. Yakni penjagaan kita kepada Allah Ta'ala, ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ini berkurangan
dan kita mengejar sesuatu, sedangkan sesuatu itu sudah Allah Ta'ala tetapkan masa-masa yang tertentu, maka ikutlah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu banyak saya nasihat dia, akhirnya dia ambil keputusan, oh tak apa kalau macam tu Ustaz, saya tumpu balik pada ibadat. Itu gambaran ceritanya. Maka di sini kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan lagi, kalau teruskan juga, bimbang, kalau teruskan juga nanti dibimbangi, kita duduk di dalam nafsu. Lagi berkehendak akan mengadakan yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah Ta'ala akan dia. Jangan kamu inginkan sesuatu sedangkan sesuatu itu tidak dikehendaki oleh Allah. Maknanya, dan kamu kejar-kejar sesuatu tu, dan sesuatu tu tidak dikehendaki oleh Allah, tak sampai masanya. Maknanya, kamu kalau boleh nak kaya, kaya serta-merta. Berniaga nak kaya serta-merta, belajar ilmu nak jadi alim serta-merta. Maknanya nak jadi ustaz serta-merta. Mana boleh begitu? Maknanya nak jadi alim, nak jadi ustaz, nak jadi ulama, mana boleh sebulan 2 bulan. Berapa? 5-6 tahun pergi belajar di pondok, tinggal kampung halaman pergi belajar di pondok. Mana boleh ambil ilmu gitu-gitu saja jadi alim. Maknanya sudah jadi ulama, sudah jadi ustaz, sudah jadi alim. Dalam keadaan nak belajar sebulan 2 saja. Kan zaman ni kan nak cepat-cepat belaka begitu. Maknanya jadi jangan, kalau begitu kehendak kamu kalau begitu, maknanya dalam keadaan kamu nak mengikut kehendak kamu sedangkan Allah telah menetapkan dia, maka sampailah kamu itu kepada kesudahan jahil pada Tuhanmu, dan jahil adabnya di dalam hadrat Tuhannya, di hadrat Tuhannya Azza wa Jalla, maka dia jahil kepada Allah. Jahil ini ada 2. Satu dia panggil jahil basit. Jahil basit adalah seorang itu tahu apa yang dia jahil. Kamu tahu tak bab tayamum? Tahu bab tayamum ni? Maknanya tayamum ini kalau kita tak ada air, kita boleh tayamum. Kamu tahu tak cara tayamum? Tapi tak pandai tayamum. Maknanya, kenapa yang kamu tak tahu tentang tayamum? Kenapa yang kamu tak tahu? Tayamum yang aku tak tahu ni, katanya yang tak tahu, yang saya tak tahu tayamum, saya tak tahu cara tayamum macam mana. Maknanya, adakah dia cara tayamum ke mana? Dia tak tahu. Tayamum tu sapu muka, sapu tangan. Maknanya, dan mu tahu tak sunat-sunat tayamum? Sunat-sunat tayamum pun tak tahu. Tapi tahulah tayamum tu. Maknanya, hanya tak tahu cara dia. Tak tahu macam mana berlakunya perlu tayamum. Jadi ini contoh, maknanya dia tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tahu apa yang dia tidak tahu. Dalam bab fiqh, kenapa yang kamu tak tahu? Saya dalam bab fiqh, saya tak tahu sembahyang sunat musafir, saya tak pandai. Jamak qasar, saya tak faham jamak qasar. Dalam bab kalau wanita, dalam bab haid nifas, saya tak faham bab tu contohnya. Ataupun dalam bab harta pusaka, saya tak faham dalam bab tu. Maknanya, jadi dia tahu apa yang dia tidak tahu. Ini dipanggil jahil basit. Jahil basit ini bagus. Bukan maksud bagus tu, jahil bukan. Jahil basit ini dia tahu apa yang dia tak tahu, lalu dia belajar. Maknanya, lalu dia pun belajar. Jangan kita kita tahu kita duduk dalam jahil basit, tetapi duduk dalam jahil basit kita tidak mau belajar. Jadi kita belajar apa yang kita tak tahu. Saya tak tahu dalam bab tayamum, belajar. Saya tidak tahu dalam bab musafir, belajar. Saya tak faham sungguhlah bab hibah, bab wakaf, maknanya saya tak faham, belajar. Maka orang itu tahu apa yang dia tidak tahu, itu dipanggil jahil basit. Yang kedua, jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Jahil murakkab ini adalah dia tak tahu langsung apa yang dia tak tahu. Dalam bab fiqh, apa yang kamu tak tahu? Tak tahu kok apa? Tak tahu.
Aku pun tak tahu kenapa yang ada dalam bab fiqh. Allah, maknanya tak tahu langsung apa-apa, mana dia tidak tahu apa yang dia tak tahu. Maka ini dipanggil jahil murakkab. Jahil murakkab ini bahaya. Maknanya, maka kata ulama, sejahil-jahil dalam bab jahil murakkab ini adalah jahil dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Jahil dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jahil dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya dia tidak mengambil ataupun tidak mencari jalan untuk membuka pintu hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk dalam keadaan jahil bila kita ini pintu hati kita tertutup untuk mendalami ataupun mengambil ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu sifat 20, kita kena belajar, dan juga kita kena tahu sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah, dan kita kena tahu jalan-jalan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan bahawa inilah daripada memalingkan hukum waktu, mengisyaratkan kepadanya orang yang ahli sufiah itu, iaitu kepada mereka itu yang terlebih besar dosa orang yang khas. Ini apa maksudnya? Orang-orang sufi ini dia ada satu hukum, dia panggil hukum waktiyah. Hukmul waktiyah, hukum waktu. Apa maksud hukum waktu? Hukum waktu ini adalah seseorang itu menyerah diri di atas apa yang Allah tentukan. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, dia serah diri, yakni mengikut waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka ketika mana orang itu menjalani perjalanan kepada Allah, dia hendak, contoh ustaz suruh antum berselawat, antum pun berselawat. Dan kita faham bila kita selawat macam-macam kita dapat keampunan Allah, Allah beri kita taubat, Allah Ta'ala beri rezeki kita, tiba-tiba kita berselawat. Ketika mana kita berselawat, kita menjalani perjalanan mendekatkan diri dengan Allah. Ketika mana kita berzikir, kita mendekatkan diri perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas daripada kita berzikir dan seumpamanya, kita menyerah apa yang Allah nak kurniakan kepada kita. Jadi apa yang Allah nak kurniakan kepada kita ini kita tak tahu. Jangan kita tergopoh-gapoh. Saya dah berzikir lama dah tak jadi benda. Contohnya, saya dah berzikir banyak dah. Saya dah baca istighfar macam-macam, maknanya masalah tak sesat-sesat. Jadi apa pun yang berlaku kepada kita ini, sama ada kita berzikir, sama ada kita beribadat, sama ada kita buat ketaatan, maknanya kita hanya menyerah kepada Allah. Kita hanya menyerah kepada Allah apa-apa tadi yang Allah nak kurniakan kepada kita. Maka jangan kita menanya-nanya ataupun mempersoalkan bila lagi, sudah lama dah. Saya dah doa dah sampai sekarang tak makbul. Ini jaga. Saya dah buat dah macam-macam kerja usaha, Allah tak bagi-bagi lagi. Astagfirullah. Bapa dok kata gitu. Saya dah macam-macam kerja, sehingga penuh orang tu datang kepada saya, dia kata apa? Kenapa Allah berat nak beri rezeki pada saya? Betul, dia datang. Kenapa Allah berat nak beri rezeki pada saya? Astagfirullah. Satu orang dia mengadu, datang rumah, dia mengadu, saya susah ustaz, begini. Saya mengadu, dia mengadu saya susah. Dia pun saya pun bagi tahu, baiklah. Kalau antum kita kena ada perubahan, saya kata kamu pergilah ke masjid, jaga sembahyang berjemaah, sembahyang 5 waktu, awal waktu di masjid berjemaah, dan yang seterusnya hadir majlis ilmu. Antum percaya, antum pegang betul-betul, kamu pegang betul-betul. Kalau kamu pergi sembahyang berjemaah, kalau kamu hadir majlis ilmu hadir, sembahyang berjemaah hadir, maknanya kemudian duduk awal waktu, Allah tidak akan susahkan kamu. Nanti Allah bagi rezeki.
Dia pun dengar saya pergi kuliah. Satu ketika saya nak keluar masjid, kata ustaz, saya mari dah masjid. Tengok pun dia ada. Alhamdulillah. Selang berapa lama dia datang lagi. Saya pun bagi tahu pada dia, antara kita nak murah rezeki, kita sembahyang sunat. Jangan tinggal sembahyang sunat rawatib. Jadi jangan lepas sembahyang isyak terus balik. Sembahyang juga 2 rakaat. Lepas sembahyang tu minta dengan Allah Taala. Alhamdulillah. Lepas pada itu, saya kata lagi pada dia, antara jalan kalau antum nak murah rezeki, antum sembahyang sunat duha. Jangan tinggal sembahyang sunat duha. Enggak. Lama, selang berapa lama dia datang. Apa dia kata? Dia kata begini, ustaz, ustaz suruh saya buat dah. Saya sembahyang duha lama dah. Kenapa Allah Ta'ala tak ubah-ubah lagi? Masih lagi tak berubah rezeki saya. Saya sembahyang duha dah, kenapa tak berubah? Akhirnya apa dia kata? Ustaz, ada orang itu, saya tengok dia tak sembahyang pun, molek-molek ada kaya. Tengok molek-molek ada kaya. Di sinilah kita kena tengok. Di sini kita kena jaga bahawa apa yang Allah kehendaki ini dia ada hukum. Maka orang-orang sufi meletakkan hukum itu dipanggil hukum waktu. Hukum waktu yakni kamu menyerahkan waktu itu kepada Allah. Waktu bila berlaku kamu kepada Allah, sampai masa bila Allah nak beri, tidak ada orang yang boleh halang. Sampai masa bila sahaja maknanya kamu dapat, itu akan menjadi milik kamu. Maknanya sebab itu Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga sesuatu kaum itu mengubah nasibnya. Dan apabila Allah Ta'ala hendakkan sesuatu keburukan pada kaum itu, tak ada orang yang boleh menghalangnya. Dan ketika itu tidak ada pembantu baginya. Jadi hukum waktu ini yakni kamu kena serah kepada Allah Ta'ala. Maka apabila kita menyerah kepada Allah Ta'ala, kita kena terima hukum waktu ni ada 3. Hukum waktu ada 3. Dia panggil yang pertama akliyah. Hukum waktu ada 3. Yang pertama akliyah. Apa makna akliyah? Makna akliyah yakni seseorang itu menerima dengan akalnya. Menerima dengan akalnya sesuatu yang berlaku itu di atas kehendak Allah. Di atas kehendak Allah, maka hendaklah dia berusaha. Hukum akal dia kena tahu. Apa dia? Nak dapat sesuatu kena usaha. Apa dia? Nak kaya kena usaha. Betul tak? Nak kaya kena usaha. Maknanya ada orang jumpa dia kata, saya tak nak kaya sah, saya takut sah, kaya takut. Tapi hakikatnya semua manusia nak kaya, betul tak? Maknanya kita kata gitu sebab kita tak kaya. Okey. Hukum waktu ada 3. Antum boleh ingat hukum waktu ada. Yang pertama dia panggil akliyah. Yakni akal kita menerima sesuatu yang berlaku adalah ketentuan Allah, dan sesuatu itu hendaklah didatangkan asbab. Yakni kena usaha. Jadi nak kaya, usaha. Nak dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, kena usaha ibadat. Kemudian nak alim, kena usaha belajar. Itu. Jadi itu dia panggil akliyah. Yang pertama. Yang kedua dia panggil syar'iyah. Syar'iyah memahami sesuatu itu, memahami sesuatu yang berlaku itu hanya daripada ketentuan Allah. Itu syarak. Bukan daripada kebijaksanaan kamu, bukan daripada kesungguhan kamu, bukan daripada itu. Syarak yang hukum syarak itu adalah daripada sesuatu yang berlaku adalah mengikut ketentuan Allah. Antum berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba lepas doa tiba-tiba perniagaan maju.
Maju kamu perniagaan itu ketentuan Allah. Pegang itu. Sebenarnya begitu. Doa yang kamu lakukan itu menepati kehendak Allah. Bukan Allah ikut kehendak kamu. Jadi dia panggil syar'iyah. Hukum waktu ada 3. Yang pertama aqliyah, yang kedua syar'iyah. Syar'iyah itu syarak bermakna memahami bahawa segala yang berlaku di dalam ketentuan Allah. Maka itu kena apa? Itu kena radha, gembira, baik benda kita suka, baik kita tak suka. Yang ketiga dia panggil adiyah. Ini adat, adat iaitu sesuatu yang berlaku menurut adat. Kadang-kadang tu di luar kehendak. Seperti apa? Sepertinya maknanya adat orang itu berniaga, kadang-kadang Allah Ta'ala beri kekayaan dia singkat. Singkat. Tapi memanglah bukan kata dia kaya tanpa kerja. Tak, dia kerja. Adat dia kena kerja. Tetapi singkat. Singkat macam mana? Di luar kehendak akal kita. Semua dalam kehendak Allah. Dia di luar kehendak akal kita. Seperti apa? Dia berniaga 3-4 hari je, maju sungguh kena niaga dia. Ataupun ada orang yang tidak ada sijil tetapi menjadi kaya raya. Menjadi kaya raya. Ada orang tu tak pandai baca pun, tapi rumah besar, projek macam-macam dapat kadang-kadang. Jadi di sini hukum waktu tu ada 3. Satu dipanggil aqliyah, 2 dipanggil syar'iyah, yang ketiga dipanggil adiyah. Hukum itu berlaku mengikut adat, kadang-kadang di luar keadaan, di luar pemikiran. Seperti apa? Seperti orang itu menjadi kaya tanpa dengan orang itu tak ada sijil, tidak ada apa-apa, tapi Allah Ta'ala beri rezeki luas seumpamanya. Maka dalam keadaan itu kita hendaklah memahami bahawa perlunya kita beradab dengan Allah, melihat bahawa semuanya dalam ketentuan Allah dan redalah di atas apa yang berlaku. Baik, kita tengok lagi. Maka wajib atas hamba itu, ini dia khabar ni, wajib atas hamba itu menyerahkan pada hukum Allah. Serahlah pada hukum Allah. Tak apa, jangan bersedih. Kalau katakan kita dulu bekerja, tiba-tiba Allah uji kita. Tak ada kerja kita, mungkin musim PKP ni contohnya. 2 hari lepas dapat WhatsApp. Dapat WhatsApp, dia kata Ustaz, sahabat kita dia kira 5-6 orang, 6 yang baik dengan kita, dia kata sudah kehilangan kerja. Ada orang yang bagi tahu, Allah Ustaz, saya dalam musim begini susah, maknanya tak sangka perniagaan saya berat sungguh. Jadi baik, apa yang berlaku, yang pertama kamu kena menyerahkan pada hukum Allah. Serahkan pada hukum Allah. Satu, serah kepada hukum Allah Ta'ala, itu adalah kehendak hukum Allah, yang ini ketetapan Allah. Kamu kena serah itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hukumnya apa? Wajib tu menyerahkan pada hukum. Dan yang demikian waktu itu, pada waktu itu, maka iaitu adab ubudiyah. Itulah adab kamu sebagai hamba ubudiyah pada Allah. Kamu kena menyerahkan hukum Allah, menyerahkan diri kepada hukum Allah dan juga pada hukum waktu, sampai masa Allah tentukan. Ubudiyah dari segi syarak itu ketentuan Allah. Dari segi akal kita kena terima Allah nak pilih bagian keadaan macam itu. Tetapi jangan lemah semangat kerana ada hukum adat. Hukum adat ni kadang-kadang boleh berlaku sebaliknya, tiba-tiba Allah memberi tanpa rezeki, tanpa yang disangka-sangka. Maknanya baik, dalam keadaan macam itu kita kena tengok juga, kita serahlah kepada Allah apa yang berlaku tadi. Dan itulah adab ubudiyah, itulah adab kita sebagai hamba Allah. Dan yang dikehendaki ilmu pada Allah Ta'ala, itu ilmu Allah Ta'ala. Allah lebih mengetahui lagi. Kita rasa kita nak gini, tapi Allah tentukan gini. Itu dalam ilmu Allah. Allah lebih mengetahui. Dan inilah salah satu daripada segala makna lafaz waktu. Di dalam istilah mereka itu, inilah yang dikatakan ketentuan waktu. Dalam ketentuan waktu itu, kita kena usaha.
Kerana hukum akal kita kena usaha, tetapi dalam waktu yang sama selepas kita usaha kita kena redha dengan apa yang Allah tentukan sampai masa Allah akan maknanya beri kepada kita. Baik. Nah, dan inilah daripada memalih hukum waktu mengisyaratkan kepada orang yang ahli sufi, dan iaitu mereka daripada yang terlebih besar dosa daripada orang yang khas. Dan tidak menerima waktu itu sebenarnya duduk dalam dosa, kata ahli sufi. Kita tiba-tiba diuji. Pada waktu itu kita diuji, nega kita jatuh, ataupun kita diuji tiba-tiba dapat surat dibuang kerja, ataupun kita diuji tiba-tiba maknanya dapat berita orang yang kita sayang itu sakit. Tiba-tiba kita diuji macam-macam ujian tadi, dan ketika waktu itulah kita kena meradai. Meradai benda ini agak sukar, kita mohon pada Allah jangan Allah timpakan ujian kepada kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Maknanya kenyataan ilmu begitu. Ilmu begitu kenyataan, tetapi hakikat dalam pelaksanaan kita ini maknanya itu satu perkara yang amat sukar. Bagi orang-orang yang terpilih saja dapat mengamalkan dia. Baik, kita tengok. Dan telah tersebut dalam satu khabar bahawasanya Allah berfirman, hai anak Adam, engkau berkehendak dan aku berkehendak, dan tiada ia melainkan barang yang kehendak aku. Mu nak begitu, aku nak begini. Tidak ada yang berlaku kecuali kehendak aku begini. Begitu. Kita nak begini, tetapi Allah nak begini. Apa yang berlaku itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Kadang-kadang begitu kita berlaku. Maka jikalau engkau serahkan bagiku pada yang kehendak aku, kamu serahkan pada Allah Ta'ala, ini kehendak Allah Ta'ala, Allah menggunakan, maka menggunakan aku akan dikau. Ini rahsia dia. Para jemaah ni nak bagi tahu apa dia. Para jemaah kena faham, kalaulah sesuatu yang kita tidak suka, tiba-tiba Allah tentukan satu yang kita serah pada Allah, Allah akan kurniakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita kehendaki. Boleh faham tak ni? Contoh sekali lagi. Maksud dia, apabila Allah menentukan sesuatu perkara itu perkara yang kita tidak suka, tetapi kita redha dan kita sabar, Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Apa yang kita minta, itu maksud dia. Maksud dia apa? Baik. Ini contoh. Contohnya saya berniaga. Saya bukan berniaga, contoh je ni, contoh je berniaga. Saya pun berniaga. Bila mana saya berniaga, perniagaan saya maju. Bila perniagaan saya maju, bila perniagaan saya sudah maju, tiba-tiba kedai saya ini maknanya dan rumah kedai saya ini nak dijual pada orang lain. Bukan nak jual pada kita, nak jual pada orang lain. Maka tuan empunya kedai tadi beritahu pada kita, awak sewa kedai saya nak jual, tapi saya tak jual pada awak, saya nak jual pada orang lain, saya minta awak keluar daripada kedai ini. Maknanya, maka kita pun fikir, kita dah maju, kemudian pelanggan kita ramai, kita dah lama duduk sini. Maknanya di sinilah kita kena jaga adab. Di sinilah ketika itu kita kena ada dua, sabar dan redha. Di sinilah maknanya. Benda ini memang ada berlaku dalam kehidupan kita, betul tak? Lalu dalam keadaan macam itu, katanya orang-orang sufi, kalau kamu redha, kalau kamu sabar, kamu akan dikurnia oleh Allah sesuatu yang lebih baik. Tapi kita kata orang buat khianat kita, orang boci kita, jahat sungguh orang tu buat gitu pada kita, ini kita tidak memandang kepada Allah. Itu pandangan orang sufi, dia melihat kepada Allah. Maka sabar, tak apa, Allah nak beri yang lebih baik pada tu. Tak apa, kita beritahu tuan rumah, tak apa, bagi saya masa sedikit, saya nak pindahkan barang-barang saya, insya-Allah kata. Apa pun saya ucap terima kasih. Saya ucap terima kasih kerana awak dah bagi sewa pada saya, maknanya. Jadi saya pun tak dapat nak bayar budi awak tadi. Saya alhamdulillah lah, hanya saya akan pindah. Maka kita pun
sabar, redha, kita pun pindah dicari tempat yang lain, Allah akan kurnia yang lebih baik. Kerana apa? Kerana ketika itu kamu redha dengan waktu, hukum waktu yang Allah tetapkan. Apa yang berlaku pada kamu. Maknanya. Baik. Sikit lagi ya, boleh? Dan jikalau engkau menyalahi akan kehendak aku, kalau kamu menyalahi kehendak aku, pada yang kehendakku, saya kalahlah akan dikau daripada apa yang engkau kehendaki. Kalau kamu menyanggahi kehendak, kita kata apa? Apalah Allah Ta'ala buat gitu pada kita, kita tengah maju-maju gini, ataupun kita, kenapa Allah uji saya begini, sedangkan perniagaan saya sudah maju. Maka ketika mana kamu ini menyalahi kehendak Allah, maka kamu akan kalah, kamu akan rugi binasa. Maka tiada ada ia melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Kamu marah pada Allah, kamu tak reda, kamu benci pada orang wahalau kamu tu, benda tu tetap berlaku mengikut kehendak Allah. Sebab tu pengalaman saya dahulu, orang itu dia ada kedai, tiba-tiba tuang kedai dia ini suruh keluar, dia minta tolong kita sembahyang hajat. Kita sembahyang hajat, kita berdoa dengan Allah, kena keluar juga. Maknanya boleh mana keluar juga. Tapi nak bagi tahu dia sabar, alhamdulillah Allah Taala memberi anugerah yang lebih baik. Maka kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, apabila tiada ada yang engkau kehendaki, maka kehendaki olehmu barang yang ada. Kalaulah berlaku pada apa yang berlaku itu tidak mengikut kehendak kamu, kamu ikutlah kehendak Allah yang ada. Alhamdulillah, mana semua baik. Kerana apa? Itu kehendak Allah, apa yang baik tu. Maka kata setengah mereka itu, apabila jatuh orang yang engkau benci akan dia, maka jangan engkau lawan Allah Ta'ala pada yang kehendaki. Baik apabila berlaku sesuatu yang kamu tak suka, apabila berlaku sesuatu yang kamu tak suka, tengah niaga molek-molek, jatuh perniagaan, kena tipu dia orang, maknanya kena buat zalim ke orang, orang bakar kedai kita contoh, maka mu jangan lawan Allah. Mu jangan lawan Allah Ta'ala. Jangan kamu menyalahkan Allah. Jangan kamu mengatakan bahawa Allah tidak adil pada kita. Jangan. Maknanya kerana itu membawa kebinasaan pada kamu. Dan barang siapa telah mengetahui bahawa segala PN-nya itu atas yang dikehendaki hikmah Allah. Kalau kamu faham, semuanya ada hikmahnya daripada Allah. Ingat para jemaah, Allah Maha Baik. Apa-apa yang berlaku pada kamu, sebenarnya Allah akan menguji kita dan Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada kita. Hendaklah rada ia pada yang berlakunya. Katanya, hendaklah kamu rada apa yang berlakunya. Sehingga segala berlakunya segala takdir. Rada belaka. Apa yang Allah Ta'ala beri tadi, segala takdir, dan adalah dengan syuhud, itu bersamaan kepadanya. Hendaklah kamu terus memandang kepada Allah bersamaan. Samaan macam mana? Sama ketika mana duka dan juga ke mana suka. Bila suka dapat nikmat, ingat Allah. Bila duka dapat ujian, juga ingat Allah. Bila suka, tetap buat amal ibadat. Allah beri duit banyak, ibadat jangan tinggal. Allah Ta'ala beri perniagaan jatuh, ibadat jangan tinggal. Nak merajuk dengan dia, maknanya dah kita semayang dah, tapi Allah Ta'ala tak maju. Kita nak merajuk dengan siapa? Maknanya, maka katanya syuhud kamu pada Allah ketika bersamaan saja. Ketika nikmat, ketika dalam keadaan kamu duka, ketika dalam keadaan kamu suka, ketika dalam tinggi dan keadaan rendah, ketika kamu duduk keadaan tinggi, duduk pangkat tinggi, orang pandang tinggi, tiba-tiba orang pandang rendah, kamu kena fitnah, maknanya pandang rendah, kamu syuhud pada Allah, kamu tengok kepada Allah Ta'ala belaka, maknanya. Dan ketika mana kamu mulia, ketika mana kamu hina. Ketika mana mulia, ingat Allah. Ketika mana kamu hina, ingat Allah. Antara mulia dan hina, biasanya ketika manusia itu merasa dia dihina oleh makhluk, dia banyak ingat Allah. Tetapi ketika mana dia merasa mulia di sisi makhluk, ini banyak dia lupa pada Allah. Orang mulia dengan orang hina, orang mulia pandangan manusia dengan orang hina pandangan manusia, jangan main. Kadang-kadang orang pandang hina pada pandangan manusia, orang itu banyak ingat Allah pada kita. Kita pandang dia hina, dia banyak ingat Allah. Maknanya contoh macam mana kita tengok
kita tengok orang banduan duduk penjara, kita pandang hina, padahal dia duduk dalam penjara banyak ingat Allah. Sehingga kan saya pernah ceramah di Melaka, di satu penjara di Melaka, saya ceramah menangis habis je para jemaah. Kebanyakan menangis. Orang yang bawa saya kata benda, saya duduk dengar kuliah kat luar duk menangis. Saya tengok orang dalam penjara dengar kuliah menangis. Maknanya kadang-kadang orang yang dipandang hina itu mulia di sisi Allah. Orang yang orang pandang dia mulia, kadang-kadang dia hina. Waliyahzubillah. Jadi hendaklah kamu bersamaan, ketika mulia, ketika hina, memandanglah kamu kepada Allah, mentaati hukum waktu, ketetapan Allah Ta'ala, dan terima sahaja apa yang Allah Ta'ala bagi. Dalam waktu yang sama, jaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga adab dengan Allah, yakni jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Yang pertama, jaga perbuatan kita. Yang kedua, jaga hati kita. Lidah kita macam mana? Bila Allah Ta'ala uji kita susah, kita tak kata kenapa Allah uji saya kepada kita. Kita tak kata begitu. Jaga tahan lidah. Dan perbuatan kita, jangan bila Allah Ta'ala timpa musibah, kita malah beribadat, kita merajuk dengan Allah. Ini tidak bagus. Jaga perbuatan kita. Yang ketiga, jaga hati kita. Hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi keselamatan, kebaikan kepada kita, InsyaAllah. Maka dikatakan bahawa hendaklah kamu redha dengan takdir Allah, sama ada kaya ataupun fakir, beradablah dengan adab waktu yang menjauhkannya daripada binasa. Terima saja sampai waktu Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala keluarkan, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kesenangan. Maka murad daripada waktu itu iaitu zaman yang tiada menerima ia akan lainnya daripada yang dinyatakan di dalam dengan hukum perintah Allah. Apa yang dimaksudnya? Waktu itu kamu sabar, kamu tunggu waktu yang Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kamu, ataupun kamu terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu pada waktu yang diberi tadi. Maka apabila telah mendirikan Allah Ta'ala akan dikau pada satu hal yang tiada mensyukuri, tiada mungkari syarak, maka janganlah engkau berkehendak kepada yang lain. Maksudnya jangan berkehendak kepada yang lain sekali-kali, bahawa berkehendaklah ia bagi Allah Ta'ala, tiada bagi hamba. Baik, jadi kalau apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita sesuatu, dan sama ada sesuatu tu, benda tu yang kita suka cita ataupun kita duka cita, tetapi kita jangan buat perkara yang melanggar syarak. Makna baik kita suka, baik kita duka kena hujan, jangan buat perkara yang melanggar syarak. Tetapi hendaklah kamu duduk mengikut kehendak Allah Ta'ala. Itulah sikap seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Maka alamat orang yang berkehendak kepada yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah Ta'ala dalam duka citanya atas ketiadaan muafakat bagi kehendaknya, dan selamat daripada yang demikian itu dengan menyerahkan akan dia. Ini kita akan bicara akan datang maksud dia ni. Maknanya serah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz nak simpulkan apa yang kita bicara pada malam ini, yakni sesuatu yang berlaku pada kita pada waktu sekarang akan datang. Ada benda yang kita tak suka dalam hati kita, tetapi kita kena tetap redha, tetap sabar di atas ujian Allah. Dalam waktu yang sama kita jaga adab kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, jaga hati kita kepada Allah. Dan bila Allah Ta'ala tetapkan kamu sesuatu perkara tu mungkin tak beri lagi kebaikan, tak sampai lagi kehendak kamu, nega nak maju tak sampai maju lagi, tetapi perbuatan itu tidak bercanggah dengan syarak, teruskan duduk dalam kebaikan, duduk situ, asalkan tidak melanggar syarak sampai masa Allah memberi kebaikan kepada kamu, insya-Allah. Kadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Ustaz bukan orang alim, ustaz bukan orang soleh. Kalau antum tidak dapat memahami, cuba bertanya kepada orang yang lebih alim. Minta maaf banyak-banyak, ilmu tidak ada. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, insya-Allah. Setakat ini, walaupun ada kuliah-kuliah maghrib yang sudah dijalankan, ustaz masih lagi memilih kuliah online sebenarnya daripada kuliah maghrib, kerana masih lagi ingin bersama dengan antum semua. Terima kasih
kerana bersama dengan Ustaz. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa malam besok pula. InsyaAllah kita sambung kitab hikam kita. Jadi sekarang ini saja yang dapat disampaikan. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa dzukna fahman thayyiba, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakkirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtanainahu wa tam'u lima huwa bididdiha lazzata ta'atika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum aja yang dapat disampaikan. Kita jumpa malam besok insya-Allah. Okey, wallahu alam.